Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak murid sekalian? Baiklah, kita masih lagi dalam tajuk fungsi kuadratik. Dan kali ini cikgu mau bincangkan, hari itu kita sudah bincangkan tentang penyempurnaan kuasa 2. Kali ini kita mau bincangkan tentang kaedah rumus. Okey, baiklah. Sebelum cikgu teruskan, cikgu rasa cikgu perlu berikan kredit dahulu kepada siapa yang menemui kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. Sebenarnya dia adalah daripada Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi yang hidup pada tahun 800 hingga 847 sebelum Masihi. Dia tinggal di Baghdad dan bekerja sebagai pegawai Dar Al-Hikmah di bawah pemerintahan Khalifah Harun Al-Rashid. Okey, jadi maksudnya sudah lama juga kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni, pada 800 hingga 847 sebelum Masihi. Kemudian kaedah rumus ni pula adalah satu kaedah yang lebih terbaru dan lebih moden daripada kaedah penyempurnaan kuasa 2, dan ditemui oleh ahli matematik dan astronomi India yang bernama Brahmagupta pada tahun sekitar 700 sebelum Masihi. Beliau membaiki dan memudahkan pengiraan faktor-faktor, mencari faktor-faktor fungsi kuadratik daripada kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni. Maksudnya dia upgrade lah kaedah penyempurnaan kuasa 2 ni dengan menggunakan kaedah rumus. So kredit kepada dua orang ini, iaitu kalau kita perhatikan dalam penyempurnaan kuasa 2 ni pada tahun 800 hingga 847 sebelum Masihi, kemudian 100 tahun berikutnya iaitu pada tahun 700 sebelum Masihi, Brahmagupta pula membaiki kaedah tersebut. Jadi beginilah sebenarnya macam mana teori dan juga konsep matematik ini berkembang. Dia daripada generasi ke generasi akan wujud lagi the next generation yang lebih hebat dan membaiki kaedah-kaedah orang sebelumnya. Okey. Okey, baiklah. Kita tengok sini. Ini adalah kaedah rumus yang diperkenalkan oleh Brahmagupta, iaitu dia bagi formula dia adalah X sama dengan negatif B plus minus punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. So kalau kita perhatikan konsep ini, dia lebih mudah dan lebih praktikal lah, sebab dia ambil daripada formula am kepada fungsi kuadratik kita, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. So daripada formula am ini, dia terus direct kepada X itu mendapatkan punca-puncanya, ataupun faktor-faktor yang meletakkan lengkung kuadratik itu bersilang dengan paksi X kita. Terus direct dia gunakan formula inilah. So kita ambil contoh sebagai example yang paling mudah iaitu contohnya X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan kosong. So contoh yang simpel saja, nanti pelajar pun boleh juga cuba untuk persamaan-persamaan ataupun fungsi kuadratik yang lain. Jadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi macam mana kita menggunakan formula ini? Terus direct saja tuliskan X sama dengan B adalah merujuk pada nilai yang kedua ni, nilai 2, negatif 2 plus minus. Okey, plus minus ni wujud sebab ada punca kuasa 2 kan. Simbol punca kuasa 2 mesti ada tambah tolak lah. Jadi B kita adalah 2 juga. Kuasa 2 tolak 4. A bernilai 1. C kita bernilai 1 juga. Okey, bahagikan dengan 2 didarabkan dengan 1. So hasilnya negatif 2 plus minus 2 kuasa 2 4. 4 darab 1 darab 1 tolak 4 per 2 sama dengan negatif 2 tambah tolak kosong per 2. So kita akan dapat sini X sama dengan negatif 1 lah. So nampak tak? Direct jawapannya kepada X sama dengan negatif 1. Kita cuma masukkan saja nilai-nilai A, B dan C ke dalam formula ini. So memang kaedah kaedah rumus yang ditemui oleh Brahmagupta ini lebih memudahkan pengiraan untuk mencari titik persilangan lengkung kepada paksi X kita. Okey, baiklah. Kita sudah belajar tadi berkenaan tentang kaedah rumus. Tetapi bukan semua
fungsi kuadratik yang kita faktorkan akan memberikan jawapannya. Maksudnya ada juga fungsi kuadratik yang tidak ada faktornya, yang tidak menyentuh, maksudnya dia tidak menyentuh kepada paksi X kita lah. Sebagai contoh kepada persamaan ini, X kuasa 2 tolak 6X tambah 12. Jadi untuk mendapatkan nilai-nilai X kita, faktor-faktor kita terus direct gunakan kaedah rumus. Jadi apa yang kita dapat apabila X kita gunakan kaedah rumus, kita akan dapat negatif B, negatif 6 tambah tolak B kuasa 2 kita adalah negatif 6 kuasa 2 tolak 4, E kita bernilai 1, C kita bernilai 12. Okey. Per 2 didarab dengan E kita bernilai 1 lah. So, bila kita selesaikan yang ini, negatif 6, kita akan jadi positif 6, tambah tolak, punca kuasa 2, negatif 6 kuasa 2, kita akan dapat positif 36, tolak, 4 darab 1, 4, 4 darab 12, adalah 48. Jadi, tolak 48, bahagikan dengan 2. So, bila kita selesaikan yang ini, 6 plus minus 36 tolak 48 bersamaan dengan negatif, lebih kurang negatif 8 lah. Negatif 8 per 2. So, di sini kalau kamu tekan kalkulator, kita akan dapat syntax error ataupun error. Kenapa? Sebab perhatikan sini, punca kuasa 2 negatif 8. So, di dalam real number ataupun nombor nyata, kita tidak boleh mendapatkan jawapan kepada punca kuasa 2 nilai yang negatif. Kita panggil sebagai dia ni bukan real number lah. Okey. Jadi sebab itu dalam persamaan fungsi kuadratik ini dia tidak boleh diselesaikan. Maksudnya tidak ada dia punya faktor dia. Okey. Kenapa jadi sedemikian? Ini menunjukkan bahawa dalam lengkung fungsi kuadratik kita dia tidak menyentuh pun. Fungsi kuadratik kita ini tidak menyentuh pun paksi X ini. Maksudnya dia berada di atas ini. Jadi bila dia tak sentuh paksi X, maka sudah tentulah tidak ada punca. Itu penyataan tersebutlah kenapa ada persamaan kuadratik yang tidak boleh didapatkan difaktorkan. Sebab lengkung tersebut tidak menyentuh pun kepada paksi X kita. Dengan itu, ahli matematik memikirkan satu cara macam mana untuk mengasingkan fungsi kuadratik yang boleh difaktorkan dan tak boleh difaktorkan. Jadi dengan itu, dorang berfikir bahawa punca utama yang menyebabkan satu persamaan itu tidak boleh difaktorkan adalah wujudnya nilai negatif di dalam punca kuasa 2 ini. Jadi, dorang keluarkan maklumat yang ini, dorang panggil sebagai pembeza layan. Beza layan. Okey, ataupun setengah buku dia gunakan istilah nilai inkriminan, ataupun nilai inkriminan dalam bahasa Melayunya adalah pembeza layan. Okey kan? Baiklah. Jadi kita keluarkan maklumat B kuasa 2 tolak 4 AC ini dipanggil sebagai pembeza layan. Ini B kuasa 2 tolak 4 AC. Dan ahli matematik mendapati ada 3 ciri utama yang membentuk lengkung graf itu. Yaitu ciri pertama, sekiranya B kuasa 2 tolak 4 AC ini nilainya besar dari kosong, maksudnya nilai positif lah. Besar dari kosong, maksudnya nilainya positif. Maka bentuk lengkung yang kita akan dapat, bentuknya akan bersilang pada 2 titik. Okey. Terdapat 2 koordinat yang bersilang pada paksi X. Dan kita panggil ini B kuasa 2 tolak 4 AC, besar dari kosong, 2 mempunyai 2 punca nyata. Jadi ini lengkung dia akan memotong pada 2 titik pada paksi X. Jadi kita panggil dia sebagai mempunyai 2 punca nyata. Okey, apa maksudnya punya 2 punca nyata? Maksudnya wujud 2 koordinat yang akan bersilang pada paksi X pada lengkung tersebutlah. Okey, sekiranya pembeza layan dia ada 3 condition B kuasa 2 dia ni
tolak 4 AC sama dengan kosong. Jika dia sama dengan kosong, maka lengkung dia hanya berlaku satu titik saja yang menyilang pada paksi X. Dan kita nyatakan dia sebagai hanya satu punca nyata. Okey. Maksudnya hanya satu titik saja yang akan bersilang dengan paksi X Anda. Maksudnya hanya ada satu faktor sajalah. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC besar daripada kosong, mempunyai dua punca nyata, maksudnya ada dua faktor kepada kita punya lengkung tersebut. Itu ada dua koordinat yang akan terbentuk, dua persilangan pada paksi X. Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong, hanya satu titik persilangan pada paksi X. Okey. Kemudian yang ketiga pula, iaitu sekiranya B kuasa 2 tolak 4 AC kita kecil dari kosong, maksudnya bernilai negatif. Macam yang tadi lah, dia bernilai negatif kan, negatif 8 tu kan. Jadi tidak boleh diselesaikan. Maksudnya di sini tidak mempunyai punca nyata. Jadi kalau kita bentukkan graf dia bentuknya macam ni ya. Dia berada di atas. Yaitu lengkung kita langsung tidak sentuh pun pada paksi X Anda. Maka penyataan dia yang ini adalah tidak mempunyai punca. Tidak mempunyai punca nyata. Okey, tidak mempunyai punca nyata. Tiga condition ini dah terbentuk daripada pembeza layan ini, iaitu cirinya kalau dia B kuasa 2 tolak 4 AC besar dari kosong itu bernilai positif, maka sudah tentu sekiranya kamu selesaikan pemfaktoran dia menggunakan formula ini, kamu akan dapat dua koordinat nilai X. Itu mempunyai dua punca nyata. Kalau B kuasa 2 kita tolak 4 AC ini sama dengan kosong, nilainya adalah sama dengan kosong. Sekiranya kamu selesaikan pengiraan ini, maka kamu hanya akan dapat satu nilai X saja. Maksud itulah yang dikatakan hanya satu punca nyata. Okey. Sekiranya B kuasa 2 tolak 4 AC kita ni kecil kosong, iaitu memberikan nilai negatif, maka tak perlu teruskan dengan pengiraan ini sebab dia tidak akan selesai dan kita nyatakan dia sebagai tidak mempunyai punca nyata. Dan kalau kita lakarkan graf dia, untuk yang ini graf dia lebih kurang macam ni, ada dua titik koordinat dia. Yang ini ada satu koordinat yang menyentuh paksi X, yang ini pula langsung tidak ada yang menyentuh paksi X. Okey. Kita telah selesai membincangkan tentang kaedah rumus dan juga ada keadaan-keadaan tertentu yang persamaan kuadratik itu tidak boleh difaktorkan. Dan kita pun telah bincangkan juga kenapa dia tidak boleh difaktorkan, dan nilai yang menyebabkan dia tidak boleh difaktorkan adalah nilai punca kuasa 2 B kuasa 2 tolak 4 AC itu. Dan itu kita keluarkan daripada persamaan formula kita dan kita kenali sebagai pembeza layan. Dan didapati pembeza layan ini ada tiga ciri utama yang cikgu telah bintangkan tadi. Ada tiga ciri utama, iaitu dua punca nyata sekiranya B kuasa 2 tolak 4 AC kita besar dari kosong atau bernilai positif. Sekiranya dia sama dengan kosong, maka hanya satu punca nyata, dan sekiranya kecil dari kosong ataupun bernilai negatif, tiada punca nyata. Jadi konsep ini sebenarnya pembeza layan ini sebagai panduan saja. Sebelum anda meneruskan pengiraan, nanti ada yang pelajar yang stres kenapa tidak boleh dapat jawapan, tekan kalkulator keluar syntax error, maka diberikan panduan, cuba cek pembeza layannya dahulu. Sekiranya dia besar di kosong atau sama dengan kosong, maka teruskan pengiraan kamu untuk dapatkan dia punya faktor-faktornya. Sekiranya dia dapat negatif, tak perlu teruskan pengiraan, maka berhenti di situ sebab dia tidak akan bersilang pun dengan paksi X. Apa yang anda boleh buat, anda boleh buat lakarannya saja. Okey, jadi sampai sini saja dulu untuk perbincangan kita berkenaan tentang fungsi kuadratik. Sampai insya-Allah kalau ada rezeki lagi kita akan sambung lagi dengan teknik-teknik yang berikutnya dan penceritaan tentang fungsi kuadratik lagi. Dan juga bab-bab yang seterusnya. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia dan juga ada rezeki, kita bertemu lagi. Assalamualaikum.